Saya ambil contoh. Paling mudah lah. Atau sebenarnya bukan paling mudah, paling rumit. Malaysian Corporatize. Apa dia? Penswastaan dan pengkorporatan Malaysia. Yang ni bau cepat tu. Itu antara soalan yang saya nak tanya Haji. Ya ke? Saya pun ada juga ilmu khasyaf sikit. Bagi saya tambah soalan saya, Haji jalan sekali. Boleh. Okey Haji Boleh. Bila kita sebut gerakan tanah air, okey, satu gerakan baru untuk memartabatkan ekonomi orang Melayu, kesejahteraan orang Melayu dan bla 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 macam-macam. Ada juga yang cakap-cakap belakang ni. Tun 22 tahun dulu kan, awak tak buat. Okey, bila adanya penswastaan, pengkorporatan, konon-konon yang untuk mengangkat equity orang Melayu ke 30%, kenapa tak berjaya? Pasal sekarang Tun juga. Jadi saya nak tanya Haji, apa masalah sebenar itu dan bolehkah GTA mengembalikan keyakinan majoriti orang Melayu? Apa yang akan berlaku selepas ini? Silakan. Dua soalan dalam satu. Tapi saya akan jawablah insya-Allah. Dia seperti mana satu saya pasti kat ustaz. Seperti mana saya nyatakan tadi, orang akan rujuk kepada perkara itu. Kononnya tu dah berusaha 22 tahun, tapi gagal. Dia sendiri mengaku gagal. Jadi kenapa sekarang nak dengar cakap dia? Inilah fakta yang rakyat kena tengok. Malaysian Corporatize yang diwujudkan oleh Tun, pada masa itu saya sendiri bantah. Wah, Haji bantah? Saya bantah pada masa itu dan saya nyatakan kepada Tun. Tetapi hakikatnya apa yang diniatkan pada masa itu adalah menaikkan semangat dan cara culture penjawat awam bekerja. Dan untuk pihak-pihak yang terlibat dalam khidmatan awam, bila diswastakan perkara-perkara yang perlu, adalah untuk membolehkan rakyat-rakyat Malaysia, terutamanya Bumi Putera Melayu, yang diberi peluang untuk menaik taraf orang Melayu, memajukan ekonomi supaya equity naik. Itu yang pertama. Tapi pada masa yang sama, adakah mereka melaksanakan perkara itu dengan jujur dan ikhlas? Seperti mana yang diniatkan oleh kerajaan pada masa itu, yang dibimbing oleh Tun. Di situ yang sebenarnya gagal. Tapi bolehkah kita salahkan Tun? Tidak. Sebab Tun sebagai Perdana Menteri, dia akan buat satu projek, satu policy untuk kebaikan negara. Dan pihak-pihak sarjan, major dan yakni menteri-menteri dan pejabat awam sepatutnya laksanakan dengan niat yang baik. Dan mereka yang pilih sepatutnya melaksanakan amanah. Apa maksud saya? Kita dengar pada masa itu ahli-ahli korporat seperti Tun Daim Zainuddin. Kita dengar Tajuddin Ramli. Kita dengar pasal Syed Mokhtar Al-Bukhari, whatever the name is. Dan beberapa tokoh yang kita tahu, yang kita tahu mereka telah pun memperolehi peluang dan berjaya. Tapi di manakah sumbangan mereka kepada rakyat-rakyat orang Melayu yang lain untuk menaikkan equity? Saya nak tanya benda ni pada hari ini. Adakah ini salah kerajaan Tun? Tidak. Ini adalah salah, adakah mereka jujur selain daripada memperoleh kekayaan mereka, adakah sebahagian itu dibuat untuk wujudkan tabung-tabung amanah, membawa rakyat-rakyat miskin untuk diberi peluang perniagaan, diberi peluang modal dan menaikkan taraf mereka? Adakah atau tidak? Saya nak mereka jawab. Cuba kita ambil contoh Tata Industries di India. Ditubuhkan pada tahun 1868 sebelum merdeka. Dan sekarang ini Tata Industries mempunyai nilai keuangan, kemasukan dana setiap tahun tidak kurang daripada $124 bilion. Nilai. Bagi saya habis ini sebab ini kena dipaham apa maksud saya. Di mana mereka sebenarnya GDP tahunan 2018, 4% daripada GDP India adalah Tata. Dan dia membayar cukai tahunan 2018 2.2% cukai yang dikutip oleh dan LHDN India daripada Tata. Dan mereka mempunyai tabung-tabung amanah yang memegang saham dalam Tata. 66% daripada syarikat-syarikat Tata dimiliki oleh tabung-tabung amanah, bukan oleh keluarga Tata. Macam mana mereka boleh buat macam tu? Sebab mereka mengongsi ekonomi. Mereka membawa masuk orang-orang miskin, orang-orang bawah, pekerja-pekerja mereka, staf-staf mereka, diberikan kedudukan sebagai pemegang saham. Dan ada daripada mereka dilantik sebagai pengarah-pengarah dalam syarikat-syarikat subsidiary Tata Industries. Di mana sekarang ini kalau semak lah, bukannya JRD Tata, bukannya Dorabji Tata, bukannya Ratan Tata,
yang menerajui syarikat tersebut adalah seorang Chandrasekaran, bukannya keluarga Tata. Tapi di manakah perkara itu di Malaysia sejak tahun 80-an? Di manakah adanya syarikat-syarikat, sama ada Daim Zainuddin, Tajuddin Ramli? Saya nak sebut nama ni sebab kita kena berani tegur. Kita kena berani cakap. Benda yang salah bukan salah kerajaan sahaja. Salah ahli korporat yang diberi peluang oleh kerajaan tapi tidak melaksanakan dengan betul. Ada antara mereka telah pun membelanjakan kekayaan mereka dengan cara yang salah. Di sini bagi saya, para profesional dalam GTA perlu menggalas tanggungjawab. Di mana mereka kena keluarkan cara, proses, prosedur yang boleh menaikkan taraf orang-orang miskin. Terutamanya orang miskin, memang kalau ikut dari segi fakta dan perangkaan, adalah orang miskin Melayu. Semasa saya berada di Perda, diberi tanggungjawab sebagai pengurusi Perda, itu tempoh 13 bulan. Perangkaan tahun 2018 menunjukkan orang-orang miskin luar bandar 88.9% adalah Melayu. 80? Yes, 88.9% 2018. 0.6% orang Cina. Di luar bandar Pulau Pinang. 1% India. Dan 0.5% bangsa lain. Jadi dari segi perangkaan tidak boleh dinafikan yang miskin adalah orang Melayu. Tapi populasi tertinggi di negara kita adalah orang Melayu. Lebih daripada 65%. Jadi soalan diajukan adalah bagaimanakah orang Melayu yang populasi tertinggi masih ketinggalan? Kenapakah kerajaan dulu gagal? Saya rasa soalan kembali kepada orang-orang yang telah berjaya diberi peluang, kenapakah mereka gagal mengagihkan kekayaan, memberi peluang kepada orang-orang di luar bandar? Itu pun perlu dijawab. Ya, kerajaan pun telah silap dari masa ke semasa. Ada yang silap. Tapi silap tak bermaksud mereka gagal. Silap bermaksud perlu berubah. Dan di sini mentaliti orang Melayu kena berubah. Tidak patut lagi menganggap sebagai rakyat asal tanah ni maka boleh duduk senang lenang dan mengharapkan kerajaan membantu. Kena sama membanting tulang bila diberi peluang untuk menaikkan taraf ekonomi. Ini bukan soal menjadi kaya raya bilioner. Ini soal sampai satu tahap di mana equity Melayu boleh sampai 30%. Dan bila perkara 30% dan ke atas. Dan bila perkara itu berlaku, semestinya orang bukan Melayu pun tidak akan ditindas. Melayu menurut definisinya 99.99% mesti Melayu, mesti Islam. Lihat dalam perlembagaan. Kalau anda bukan Islam, anda bukan Melayu. Maka sebagai orang Islam, dan sini mungkin Ustaz boleh tambah nanti, sebagai orang Islam kita perlu berlaku adil kepada semua. Tapi di tahap ini kita tak berlaku adil kepada orang Melayu sendiri. So apa yang diwar-warkan, apa yang dihajatkan, dihasratkan oleh GTA adalah untuk menaikkan ekonomi Melayu sampai satu tahap yang ada martabat. Di mana tidak perlu lagi untuk dibantu sampai ke tahap sebelum ini, yang mana dibantu tapi disalahgunakan oleh orang tersebut. Dan apabila sampai tahap itu, semestinya lah orang bukan Melayu akan nampak keindahan mereka untuk berniaga, untuk memperkayakan diri mereka. Dan pada masa yang sama, dalam mengejar equity ekonomi ini, tidak bermaksud hak-hak orang Melayu, bukan Melayu akan dizalimi. Tidak. Tidak ada harta mereka akan diswastakan. Tidak ada aset mereka akan diambil. Tidak. Itu bukan cara Islam. Itu bukan cara adat Melayu. So, di sini, apa yang dibawa oleh GTA sebenarnya adalah untuk memperbaiki apa yang silap dilakukan pada masa itu. Dan pada masa yang sama, mencari jalan-jalan lain melalui bantuan pakar-pakar untuk membawa naik martabat orang Melayu supaya kemudiannya kita boleh bawa negara kita ke arah pembangunan, a developed nation. Dan semua di dalam negara kita, tak kira lah pada masa itu Melayunya, bukan Melayunya, akan berbangga menjadi rakyat Malaysia yang seadil-adil sesaksama sekarang ini. Yang keduanya, kalau saya boleh sentuh, macam-macam lagi GTA akan bawa. Tapi kalau GTA nak berjaya bawa benda ni, kenalah diberi peluang. Kalau tuan-tuan nak dengar sahaja, tapi tidak ingin beri peluang, tak ada gunanya. Sebab idea ni akan diciliuk
oleh pihak-pihak yang jahat dan akan digunakan dengan cara yang salah. Saya bagi satu contoh. Baru-baru ini saya telah menulis perkara itu dan tidak salah untuk dikongsikan di sini. Perkara ini juga saya mengalami dan saya mengambil pengajaran dan idea ni semasa saya menjadi pengurusi Perda. Di mana banyak masalah kita, orang-orang miskin di luar bandar iaitu orang Melayu, adalah tidak mempunyai peluang untuk memperolehi perumahan. Tidak ada pemilikan perumahan. Masalah kita selama ini adalah kita cuba nak cari jalan dalam sistem yang sama. Di mana kita gunakan sistem keuangan yang ada. Buatlah permohonan, pergi kat bank. Mana ada bank nak bagi kepada orang miskin kayuh lancar, kayuh beca kat Penang, tak ada Rumah kerajaan tak dapat. Yang mana tak ada pendapatan tepat, tidak ada sijil, tidak ada bank account, siapa nak bagi? Tapi ada cara sebenarnya. Ada cara. Di mana dalam penelitian saya, Perda contohnya di mana saya berada, pihak pengurusan Perda cukup efisien. Pihak pekerja, pegawainya cukup efisien. Mereka mempunyai program-program untuk membantu luar bandar. Seperti ibu-ibu tunggal, usahawan-usahawan kecil, orang-orang miskin. Banyak program mereka berikan dana-dana untuk mulakan kerja, untuk membaiki hidup. Dan untuk tujuan ini, mereka boleh sampai ke ceruk-ceruk, ke gua-gua, ke lubang-lubang, denai-denai untuk mencari orang-orang yang layak. Jadi mereka mempunyai akses kepada orang luar bandar yang miskin secara terus. Apa poin yang saya nak bawa? Apabila you nak buat perumahan untuk orang miskin luar bandar, tak perlu pakai bank. Bagi lesen untuk keluarkan dana kepada agensi persekutuan di negeri-negeri masing-masing. Contohnya Perda, Kejora, Kesedar dan sebagainya. Beri lesen yang sah dengan pantauan-pantauan bank negara supaya tidak disalahgunakan oleh agensi tersebut. Dan dana itu akan diberi sama ada untuk kemudahan pembelian rumah ataupun penyewaan dan pembelian rumah daripada orang-orang miskin. Dan bayaran balik mereka, contohnya RM50 ni atau RM100 atau RM250, tak perlu risau sebab pegawai-pegawai, pekerja-pekerja Perda tahu di mana mereka berada. Dan mereka boleh pantau kalau ekonomi mereka naik sampai ke tahap M40, maka mereka boleh dikeluarkan daripada skim tersebut. Di sini, inilah caranya. Di mana perumahan boleh dibuat dan pembelian perumahan atau perolehan kemudahan perumahan boleh dibuat. Cara-cara lanjut, bagaimana perundangannya, regulasinya tidak akan dikongsi di sini sebab akan dicuri oleh yang jahat, yang merompak, yang mengkhianat dan sebagainya. So ini ada disimpan dalam buku kerja, insya-Allah akan dikongsi dengan GTA. Ini baru satu contoh. Saya yakin pemuda-pemuda kita yang dalam GTA akan mempunyai banyak lagi cara macam mana nak tambahkan atau kurangkan sistem pengangguran contohnya. Kerja-kerja yang lebih bermanfaat atau lebih berkeyakinan kepada pemuda-pemuda di zaman sekarang. All this is there. Tapi kena dapat keyakinan rakyat untuk memberi peluang. Di sini juga bila awak pergi ke peti undi, awak tahu dah pun yang merompak tidak boleh diperbaiki sebab ahli-ahli bawah yang baik tak berani nak buang pemimpin-pemimpin yang salah. Yang pengkhianat akan terus mengkhianati. Sampai yang pengkhianat telah dikhianati oleh orang lain sendiri. Padan muka. Tapi itu untuk masalah mereka. Adakah kita nak mengulangi perkara yang sama? Nak memilih mereka? Yang lain pula yang mempunyai skandal-skandal dan sebagainya. Mereka gila kuasa. Tak habis-habis nak duduk di tepi sebagai Perdana Menteri. Adakah nak memberi peluang kepada mereka dan mewujudkan masalah yang sama? Ataupun tidakkah anda nak berubah? Apa masalahnya? Ya tak pernah. GTA tak pernah wujud. Macam mana nak wujud? Macam nak sokong GTA sebelum ni? Tapi kalau GTA dah wujud sekarang ni, apa masalah nak bagi peluang kepada GTA untuk berubah apa yang mereka nak ubah? Dan kalau GTA tidak berjaya ubah dengan bantuan 4 parti ni dan bantuan NGO dan para profesional serta agamawan dan yang lain yang akan masuk campur dalam urusan GTA ni, kalau dia orang tak dapat ubah, buang je lah lepas 5 tahun. Apa yang anda nak rugi daripada anda beri kepada UMNO yang akan curi duit anda pergi ke poket sendiri? Sekurang-kurangnya duit tidak akan pergi ke poket GTA langsung. Jadi di sini bagi saya kena ada keberanian. Macam mana GTA nak tunjuk keberanian, memberi wadah baru, peluang baru
platform baru untuk anda memilih. Macam tu juga anda kena ada keberanian untuk memberi peluang kepada perkara yang baru. Jangan nak buat perkara yang sama balik. There's a famous saying, you keep on doing the wrong thing, ya, don't expect any change. Buat benda yang sama macam nak ada perubahan. Ya. So di sini saya harap saya telah menjawab apakah dia isu yang para profesional sekarang dan orang di luar serta orang politik seperti yang disentuh oleh Ustaz tadi, Anwar Ibrahim, mengatakan kononnya GTA tidak boleh berjaya sebab dibawa juga oleh negarawan Tun Dr. Mahathir. Sebenarnya apa yang berlaku sebelum ini, jangan 100% maupun 60% serta 50% disalahkan Tun. Saya dah huraikan apa yang perlu dari sudut ekonomi, dari sudut salah para korporat yang diberi peluang, yang menjadi keparat. Saya minta maaf, saya kena nyatakan. Dan kalau mereka tak puas hati, mereka boleh ambil tindakan yang perlu. Boleh kita debat di luar. Buktikan di manakah dia salah seorang usahawan Malaysia tempoh 50 tahun yang lalu yang diberi peluang di bawah DEB dan Malaysia Corporatise membuka ruang kepada orang Melayu seperti mana Tata buat di India. Ya, saya ambil contoh India sebab 1.3 bilion rakyat. Kita 30 juta rakyat. Pun tak ada orang boleh berani buat. Itulah dia perbezaan. InsyaAllah yang GTA akan bawa.